Baik, bertemu kembali. Kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk khususnya yang mengakibatkan kematian mencetuskan pelbagai reaksi serta pandangan mendesak kerajaan mengetatkan undang-undang berkaitan bagi menanganinya. Bukit Aman merekodkan 9 individu maut daripada 22 kes kemalangan disebabkan pemandu mabuk sejak Januari lepas. Baru-baru ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan merangka pindahan Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau Akta 333 supaya hukuman lebih berat dikenakan terhadap individu yang disabitkan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Wartawan Zanariah Norzin ada laporannya. Bagi anda yang tidak tahu, mengikut undang-undang sedia ada bagi kesalahan memandu dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kematian, pesalah dikenakan hukuman mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dengan denda maksimum RM20,000 dan penjara 10 tahun. Pakar Undang-Undang dan Perlembagaan Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Madya Dr. Khairil Azmi Mokhtar berkata, sekecil-kecil tindakan pemandu mabuk sememangnya sudah ada dalam peruntukan undang-undang. Bagaimanapun, undang-undang sedia ada ini dilihat lemah seakan tidak setimpal dengan kesalahan yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kesengsaraan kepada mangsa dan waris. Jadi sebenarnya memandu dalam keadaan mabuk walaupun tidak menyebabkan kemalangan pun adalah merupakan satu kesalahan. Malah dalam peruntukan dalam Akta Pengangkutan Jalan, kalau orang tu berada dalam kereta, maksud dia dalam tempat memandu, walaupun kereta tu tak bergerak sekalipun, dia mabuk, maka dia boleh didakwa. Okey, jadi peruntukan tu memang ada, tapi masalah dia sekarang ialah apabila hukuman yang ada ni tidak menakutkan, maka kita tengok tragedi yang berlaku di mana boleh setakat ni boleh katakan hampir setiap hari melibatkan kemalangan jiwa disebabkan pemandu mabuk. Dr. Khairil berkata, selain hukuman penjara dan denda dinaikkan, kerajaan digesa menambah hukuman yang lebih menggerunkan seperti sebatan, gantung lesen memandu dan pesalah perlu melakukan kerja khidmat masyarakat. Persoalannya sekarang, adakah undang-undang yang lebih berat yang dipinda selepas ini boleh menyelesaikan masalah pemandu mabuk? Dr. Khairil berkata, dalam menguatkuasakan hukuman lebih berat, had kandungan alkohol dalam darah bagi individu di bawah pengaruh alkohol yang diguna pakai juga perlu disemak semula. Dikurangkan kepada 0.05 selaras piawaian antarabangsa seperti yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Selain itu, penjualan alkohol juga perlu dihadkan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang lebih berkesan. Apa yang perlu diambil tindakan ialah kawalan dan pendidikan terhadap minuman keras. Pertama sekali, penjualan minuman keras sekarang berleluasa. Kita boleh jumpa orang jual minuman keras di supermarket, di kedai-kedai biasa. Dan orang boleh beli minuman keras ni bila-bila masa sahaja. Jadi dia punya penjualan yang berleluasa seolah-olah seperti ada kawalan tu, maka seolah-olah menggalakkan. Pindahan Akta 333 dikatakan akan dimuktamadkan pertengahan Jun depan sebelum dibawa ke Dewan Rakyat untuk dibentangkan pada persidangan akan datang. Dan setiap lapisan masyarakat mengharapkan Akta 333 dapat menetapkan hukuman mandatori lebih berat dan setimpal terhadap pemandu mabuk yang menyebabkan kecederaan, apatah lagi kematian kepada pengguna jalan raya yang lain. Rakyat semakin muak apabila mendengar berita mengenai kes kemalangan maut yang melibatkan pemandu mabuk. Semboyan daripada Perdana Menteri kepada Menteri Pengangkutan untuk menyediakan satu undang-undang baru dan juga hukuman yang lebih berat kepada pesalah pemandu mabuk telah pun berbunyi. Kita sebagai rakyat menanti-nantikan apakah jenis hukuman berat yang akan dilaksanakan kepada pemandu mabuk. Zanariah Norzin untuk Bernama TV.